Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam ruangan yang kita gemari ini. Pada minggu ini saya tukarkan dialog orang muda ini balik kepada dialog yang sebelumnya, iaitu dialog negara kita. Yang sebelum ini kita menggunakan ruang dialog negara kita ini, kita bincang tentang masalah isu-isu negara dan sebagainya. Sama ada isu ekonomi, isu politik, pendidikan dan sebagainya. Tapi pada hari ini kita fokus kepada pendidikan tinggi di universiti. Jadi pada hari ini kita akan mulakan dengan UIM, iaitu sebuah public university yang paling muda, yang paling berpotensi, terutama sekali dari segi pendidikan Islam untuk bangsa dan masyarakat kita semua. Jadi sebagaimana setengah kita maklum dan mungkin ramai lagi tak tahu, UIM ini ataupun Universiti Islam Malaysia adalah sebuah universiti swasta yang dipimpin oleh para pemimpin yang cukup berwibawa dan berpengalaman, sama ada dari segi pengurusan akademik, pengurusan korporat dan sebagainya. Dan inilah universiti yang saya kira sangat berpotensi untuk mengungkap kembali atau mengulang kembali kelahiran UiTM dalam masyarakat kita, di mana pemimpinnya yang sama memimpin ini. Kita tahulah UiTM itu siapa dulu yang memimpin kemajuan institut itu, dan ini pun akan diulangi untuk institut ini juga. Pada hari ini tajuk forum kita ialah peluang belajar di Universiti Islam Malaysia, UIM, sebagaimana saya katakan tadi, dan kita ada 3 ahli panel yang kita pilih daripada kalangan yang mempunyai kewibawaan untuk menceritakan tentang apa yang ada di UIM. Panel yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Faisal Abdul Hamid. Saya rasa beliau adalah seorang yang agak dikenali di kalangan orang-orang yang mencintai agama dan sebagainya. Beliau ini masih lagi merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang juga sebagai ahli lembaga pengarah UIM. Jadi mungkin dari segi falsafah, penubuhan, objektif dan sebagainya, beliau cukup arif untuk menjelaskannya. Yang kedua ialah orang yang bertanggungjawab dengan pentadbiran universiti tersebut, iaitu Dr. Muhammad Fairuz Al-Fatah, pendaftar UIM. Kita tahulah pendaftar ini ialah dari segi pentadbiran dan pengurusan, beliau lah yang menjadi tempat rujukan. Dan yang ketiga ialah Puan Haniza Ismail, iaitu pengurus komunikasi pemasaran, merangkap ketua program diploma pendaftaran korporat UIM. Ini ketiga-tiga ahli panel kita adalah orang yang berwibawa dan akan kita bincang masalah UIM. Pertama sekali mungkin kita nak perkenalkan apa UIM itu kepada mereka yang belum kenal, dan bagi mereka yang sudah kenal, kita akan memperkenalkan program-program baru yang akan ditawarkan oleh UIM dan memerlukan sambutan daripada masyarakat kita kalau mereka merasakan ia adalah satu program yang munasabah. Saya Mahmud Zudi macam biasa sebagai moderator kepada forum ini, dan kita ada ke Dr. Basri sebagai penerbit kepada forum ini. Baik, saya rasa saya terus pergi kepada soalan pertama, walaupun dikatakan soalan, sebenarnya bukan soalan lah. Kita katakan pokok-pokok perbincangan kita pada petang ini. Mungkin saya akan mulakan perbincangan ini dengan Profesor Madya Dr. Faisal tentang sejarah penubuhan UIM, dan mungkin saya akan minta Dr. Fairuz dan Puan Nur Haniza Ismail
bagi input yang samalah, aspek-aspek yang tertentu. Untuk Faisal, boleh kita mulakan bagi dia punya background tentang penubuhan universiti ini dan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Profesor Emerita Datuk Dr. Mahmud Sudi, dan begitu juga yang dihormati sahabat pendaftar Universiti Islam Malaysia Muhammad Fairuz, dan juga pegawai yang terlibat dengan pemasaran, iaitu Puan Nur Haniza Ismail, seterusnya rakan-rakan ataupun penonton ataupun pendengar yang dikasihi sekalian. Kita semua tahu ya, apabila negara kita sudah merdeka, maka kita berhasrat untuk membina negara mengikut acuan kita sendiri. Dan di antara perkara yang harus diberi keutamaannya adalah membina manusia itu ataupun membina manusia melalui sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan Islam yang dahulunya berkembang secara tradisional, iaitu pondok, berkembang dengan begitu pesat dan akhirnya memperjuangkan sebuah institusi pengajian tinggi pendidikan Islam. Dan hasrat untuk menubuhkan sebuah institusi pengajian tinggi Islam itu bermula begitu awal lagi, di mana pelajar-pelajar agama melanjutkan pengajian ke luar negara, khususnya Al-Azhar, dan sepulangnya mereka ke tanah air, mereka berhasrat untuk membina. Jadi di Kelantan tertubuhnya Yayasan Pendidikan Tinggi Islam. Di negeri-negeri lain pun, maka akhirnya hasrat tersebut diperjuangkan untuk menubuh sebuah universiti. Jadi pada peringkat awal, walaupun pendidikan Islam itu tidak mampu membina sebuah universiti yang khusus untuk pendidikan Islam, tetapi terbinanya Fakulti Pengajian Islam di UKM adalah hasil daripada perjuangan pendidikan tinggi Islam yang panjang. Kemudian tertubuhnya Jabatan Pengajian Islam di Universiti Melaya, dan akhirnya tertubuhnya Universiti Islam Antarabangsa, begitu juga Universiti Islam Malaysia, dan akhirnya hasrat itu masih belum dirasai cukup untuk menampung kehendak pendidikan tinggi Islam. Jadi dengan dasar yang ada di negara kita yang memberi kebebasan untuk rakyat mendapat pendidikan yang baik, maka pejuang-pejuang pendidikan Islam ini berusaha untuk meneruskan perjuangan melalui pendidikan ini dengan menubuh sebuah institusi pendidikan tinggi. Dan akhirnya dengan semangat, dengan usaha itu, maka tubuhlah sebuah universiti yang dinamakan Universiti Islam Malaysia yang tidak dikategorikan dalam universiti awam. Kalau kita sebut Fakulti Pengajian Islam di UKM, ianya sebuah universiti awam. Jabatan Pengajian Islam di Simlaya dan akhirnya bergabung dengan Akademi Islam, akhirnya membentuk Akademi Pengajian Islam Simlaya juga ialah sebuah universiti awam. Begitu juga dengan UIT dan USIM. Jadi hasrat itu untuk menubuhkan universiti lagi tidak kesampaian untuk menjadi sebuah universiti awam, akhirnya terbentuklah Universiti Islam Malaysia sebagai sebuah universiti swasta. Jadi hasrat itu cuba dikembangkan dengan apa yang ada, dan pada peringkat awal Universiti Islam Malaysia dipimpin oleh Tan Sri Dr. Yusof Noor yang pada peringkat awal menumpang di Ilim, kemudian berpindah ke kampus di Cyberjaya, dan sekarang Universiti Islam telah berpindah ke tapak asalnya, iaitu di tapak milik universiti itu di kampus lama UIT di Blok Khadijah di Petaling Jaya, dekat dengan Masjid Kolej Islam Melaya. Jadi universiti ini melihat bahawa dalam perjuangan pendidikan tinggi Islam sudah banyak ruang diberi untuk mereka-mereka yang mempunyai kemampuan. Misalnya
ada mereka-mereka yang ingin mendalami pengajian Islam, yang ada kemampuan untuk pergi ke luar negara, maka mereka akan pergi ke luar negara. Al-Azhar dan sebagainya. Yang ini belajar di dalam negeri, mereka akan cuba memenuhi syarat-syarat tertentu untuk masuk ke UIA, UKM, Musim Melayu, USIM dan sebagainya. Maka kami di pihak Universiti Islam Malaysia melihat masih ada ramai orang-orang Islam yang ingin mendalami pengajian Islam, tetapi mereka mempunyai beberapa ataupun terhalang disebabkan oleh beberapa halangan. Antaranya ialah faktor keuangan. Dengan melihat adanya individu-individu yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat tinggi dan mereka mempunyai halangan keuangan tadi, maka pihak universiti berusaha untuk menawarkan pengajian di peringkat diploma dalam bentuk yang beasiswanya ataupun dalam bentuk menanggung keseluruhan pengajian tersebut. Yang mungkin pendetailan tentang beasiswa tersebut akan disebut oleh Fairuz nanti yang akan memperjelaskan apakah konsep beasiswa tersebut. Tapi pihak pentadbiran universiti melihat bahawa beasiswa itu akan diberi kepada mereka-mereka yang ingin menyambung pengajian tetapi mereka tidak mampu dari segi keuangan dan mereka juga tidak mampu dari segi akademiknya untuk menjadi seorang pelajar cemerlang sehingga dipilih untuk belajar di institusi pengajian tinggi awam. Jadi dengan kata lain, kami cuba membantu anak-anak orang Islam yang berhasrat untuk mendalami ilmu agama tetapi mereka tercicir daripada peluang-peluang yang ada, maka kami berusaha untuk memberi beasiswa kepada mereka. Akhirnya mereka dapat mempelajari ilmu agama dalam bentuk moden dan juga tradisional, akan digabung jalin dua perkara tersebut. Dan itulah lebih kurang falsafahnya apabila kami menawarkan beasiswa kepada penuntut untuk menyambung pengajian Universiti Islam Malaysia. Namun begitu tidaklah bermaksud semua kursus-kursus yang ada di Universiti Islam Malaysia itu semuanya mempunyai ataupun menawarkan beasiswa penuh, kerana kami adalah sebuah universiti swasta yang memerlukan kepada dana ataupun memerlukan kepada kos operasi yang diambil daripada iuran pelajar dan sebagainya. Maka ada kursus-kursus yang pelajar belajar di Universiti Islam Malaysia harus membayar iuran pengajian sama seperti mana-mana universiti atau ICTS yang lain, dan di sebahagian yang lain ada juga kursus-kursus yang pihak pentadbir universiti melihat ianya harus diberi cuma ataupun diberi beasiswa penuh kepada mereka-mereka yang ingin menyambung pelajaran di Universiti Islam Malaysia. Okey, terima kasih Dr. Faizal. Terima kasih. Mungkin saya nak dari satu aspek, pertama sekali saya silap tersasul. Saya kata public university lah. Ini saya tersasul ingat cerita-cerita lama. Antara cerita-cerita dan realiti itu mungkin ada gap. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, tapi mungkin setengah orang itu dia macam saya ni terbawa-bawa dengan cerita-cerita yang lama dan sebagainya. Mungkin apa sebenarnya perbezaan ataupun apa istimewanya UIM ini berbanding dengan fakulti-fakulti pengajian yang lain. Misal kita ada kita ada UKM, kita ada USIM, kita ada UIA dan sebagainya. Siapa nak jawab ni? Dr. Fairuz boleh jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Okey, berkaitan dengan UIM ini, sebelum tu saya ingin menerangkan sedikitlah tentang program-program yang ditawarkan di UIM dululah, Datuk. Di mana nak tengokkan kelainan dan keunikan yang ada lah. Okey, untuk pengetahuan semua, program-program UIM yang ditawarkan sebelum ini adalah lebih berbentuk kepada postgraduate program, yang mana itu adalah keunikan asal UIM ini berbanding dengan universiti-universiti lain. Dan universiti ini pun pada dahulunya telah mendapat perkenan daripada Majlis Haji Raja lah, yang mana untuk menjalankan program secara postgraduate lah pasca siswaza.
Program-program postgraduate yang ini yang ditawarkan adalah lebih berbentuk kepada social science dan kemanusiaan lah. Di mana kita menawarkan 5 program PhD dan 5 program master yang bermula pada tahun 2015 pengambilan pertama lah. Ya. Jadi PhD yang ditawarkan ketika itu adalah iaitu PhD dalam bidang kewangan, perbandingan kewangan, PhD dalam perbandingan pengurusan, PhD dalam perbandingan undang-undang, PhD dalam perbandingan warisan, dan yang terbaru PhD dalam pengajian Al-Quran dan Hadis. Bagi 5 program master yang kita tawarkan sebelum ini, iaitu melibatkan yang pertamanya Master of Comparative Financial Studies, yang ini dalam berbentuk coursework lah. Yang kedua, yang 4 lagi adalah Master of Comparative Management, Master of Comparative Law, dan Master of Comparative Heritage. Dan yang terbaru juga sama seperti PhD tadi, PhD Quran Hadis ialah Master of Quran Hadis and Hadis Studies. Jadi 10 program-program ni merupakan niche kita daripada awal lagi, yang mana mempunyai daya tarikan yang tertentu. Kebanyakannya yang masuk dalam program kita ini adalah permulaannya telah ditaja oleh CIMB, Islamic Scholarship, berserta dengan geran dalaman yang dipanggil WOFAN, Wisdom Oriented ketika permulaannya. Kemudian diikuti juga dengan tajaan daripada Majlis Agama Islam, di mana kita menaja pelajar-pelajar daripada Majlis Agama Islam yang mana yang merupakan penyumbang kepada UIM sebelum ini. Jadi kita melakukan 2 tempat lah. Yang setakat ini Majlis Agama Islam adalah beberapa Majlis Agama Islam seperti Negeri Kelantan, seperti Negeri Melaka, Negeri Terengganu, telah menghantar student-student belajar kepada kita. Dan yang terakhir sekali, kita punya keunikan kita adalah kita juga menaja pelajar-pelajar daripada kerusi Jamalul Lail. Yang mana kerusi-kerusi Jamalul Lail ini adalah daripada tajaan daripada Majlis Agama Islam Perlis, MAIP. Jadi daripada situ kita telah dapat 6 pelajar yang enroll dalam program PhD Quran dan 6 lagi yang enroll dalam program Master Quran. Ini program barulah yang ditawarkan lah. Jadi overallnya program-program PhD ini masih berterusan dan mendapat perhatian lah di peringkat orang awam lah. Dan juga kepentingan yang ada kepentingan negeri lah, Islam. Kemudian pada masa sama juga kita juga pada tahun 2019 kita telah berusaha untuk mengadakan program-program berbentuk praasiswazah dan juga diploma. Yang mana praasiswazah diploma ni kita telah menghantar dan juga telah mendapat perakuan akreditasi sementara, provisional accreditation lah, iaitu melibatkan 3 program bachelor dan juga 3 program diploma. Jadi program bachelor yang ditawarkan di peringkat kita juga lebih berbentuk social science dan kemanusiaan, yang mana program-program ini akan menjadi feeder kepada program-program postgraduate kita akan datang. Iaitu, saya berterangkan, yang mana kita ada 3 tu. Yang pertama yang melibatkan Bachelor of Islamic Finance, kepujian. Yang kedua Bachelor of Accounting. Yang ketiga Bachelor of Muamalat Administration lah. Dan bagi program diploma yang tertera seperti di skrin itu, kita menawarkan 3 program diploma, iaitu Diploma Perakaunan, Diploma Pentadbiran Korporat dan Diploma Pentadbiran Muamalat. Jadi program-program ini kita mulai tawar pada Mac 2021. Di mana kita pun ada juga memperkenalkan dalam bentuk tajaan beasiswa kepada golongan-golongan tertentu lah. Itu yang kita akan kupas selepas ni lah, Datuk. Ya. Jadi itu saja yang saya boleh terangkan keunikan kita, dan juga kita pun telah berpindah seperti mana yang dimaklumkan, kita telah berpindah di Petaling Jaya, di mana di Petaling Jaya ini pusatnya agak strategik lah dari segi ini, dan kita adalah IPTS Islam yang betul-betul berpusat di center bandar ni. Jadi itulah keunikan kita berbanding yang lain lah, Datuk. Sebelum saya pergi ke Puan Nur Hanizah, saya nak balik kepada Dr. Faisal balik. Signifikan. Pentingnya perpindahan daripada Cyberjaya pergi kepada Petaling Jaya, sama-sama jaya lah. Tetapi antara Cyberjaya dengan Petaling Jaya itu ada satu benda yang
tidak boleh kita abaikan, iaitu sejarah. Di mana Petaling Jaya ini ialah tempat bermulanya College Islam dalam bentuk baru, dan di sinilah juga tempat bermulanya UIA yang dimulakan di sini, kemudian dia berkembang. Jadi bolehkah kita sifatkan UIM ini macam UIA, ia bermula di sebuah tempat yang dekat dengan masyarakat kita dan kemudahan yang banyak, pensyarah pun sekelilingnya ramai, kemudahan perumahan pun banyak. Macam mana? Boleh bagi komen sikit dari segi kesuburan tempat kita menanam benih itu? Okey, ada banyak aspek ya yang menyebabkan kami pulang lah, ataupun dengan saya lebih suka istilah pulang tadilah. Itu daripada pengembaraan awalnya di Bangi ya, menyewa ILIM, kemudian pergi ke Cyberjaya dan balik ke pulanglah ke kampus asal, iaitu di Petaling Jaya. Ada banyak perkara yang berkait di antara satu sama lain yang menyebabkan kami pulang ya. Kalau boleh saya sentuh ada 4 perkara lah ya. Perkara pertama sekali ialah kami yang mengurus universiti ini, kami adalah sebuah syarikat ataupun sebuah universiti yang dimiliki oleh satu badan lain yang mendanai operasi universiti. Jadi dana itu ataupun pihak yang mendanainya ataupun pihak yang bertanggungjawab memberi dana untuk kami bergerak ini adalah sekarang dikenali dengan nama LAKIM, ya, Lembaga Pemegang Amanah College Islam Melaya. Jadi apabila College Islam Melaya yang tubuh di PJ tadi, hasratnya adalah untuk memperjuangkan pendidikan Islam tinggi, dan bukan sekadar itu saja, hasratnya juga adalah untuk membantu orang-orang Islam yang tidak berkemampuan dalam menyambung pendidikan tinggi mereka di negara kita. Jadi hasrat itu kami tidak lupainya, tapi dalam waktu yang sama kami terpaksa melalui perkembangan semasa untuk meneruskan kelangsungan sebuah institusi pengajian tinggi. Jadi pada peringkat awal, oleh kerana tadi Datuk ada bertanya ya, apabila ingin menubuh sebuah universiti baru, maka sebuah universiti itu mesti membawa suatu kelainan agar apa yang disebut dalam istilah agama kita dipanggil tahsil hasil ya, tidak mengulang perkara yang berlaku tadi. Jadi pada peringkat awal UIM menawarkan pengajian tinggi sahaja kerana ataupun postgraduate sahaja kerana memandangkan institusi pengajian tinggi di peringkat degree ataupun sarjana muda sudah banyak institusi seperti UIA, institusi terdapat kolej lain yang menamakan degree di negeri-negeri tertentu. Jadi supaya tidak berlakunya tahsilul hasil, jadi tidak melakukan perkara yang sama dua kali, universiti memfokuskan kepada pengajian tinggi sahaja, iaitu memfokuskan kepada postgraduate. Jadi dengan pengajian yang bersifat pasca siswadah, maka kami melihat bahawa keberadaan kami di Cyberjaya itu cukup baik, cukup strategik sebagai sebuah pusat moden yang untuk mengaplikasi segala teknologi moden itu telah tersedia di Cyberjaya. Dan berkebetulan yang Sultan Selangor ada menghadiahkan beberapa ekar tanah untuk dibangunkan kolej di situ ataupun kampus pada UIA. Jadi berasaskan kepada itu. Dr. Faisal, ya. saya cuba kaitkan pada saya lah sebagai yang mempromosi forum pada hari ini. Saya tengok apabila saya dimaklumkan tentang universiti ini yang akan bermula untuk kali kedua di PJ, dan pada suatu masa dulu di PJ juga bermula UITM. Ingat kan? Di section Old Towns. Itu dekat dengan rumah saya tu, tak jauh lah. Ini semua saya pun duduk PJ juga.
Dan yang menariknya ialah orang yang membina UiTM itu atau masa itu ITM sehingga menjadi sebuah universiti yang begitu besar di universiti di Malaya, di Malaysia pada waktu itu sampai sekarang. Dan orang tu juga yang dulunya kita panggil Arsyad Ayub. Sekarang ni Tun Arsyad Ayub ini ialah pemimpin kepada universiti kita yang baru ini. Cuma beza sikit, yang tu ialah public university, yang ni ialah private university. Adakah kita boleh letak kita punya rasa confident untuk masa depan bahawa orang yang pernah berjaya membangunkan sebuah ITM sehingga menjadi sebuah rangkaian universiti yang besar di Malaysia akan mengulang kejayaan beliau dengan idea-idea yang begitu bernas dan kecekapan beliau menangani masalah-masalah tentang universiti. Apa ulasan Dr. Faisal ke, lepas tu siapa dia, saya cukup salah. Saya cukup berkeyakinan ya Datuk dengan kemampuan Tun Arsyad Ayub dalam memimpin LAKIM ya. Tun Arsyad Ayub memimpin secara langsung Universiti Islam Malaysia, tetapi menjadi pengerusi kepada pemegang amanah LAKIM tadi yang menjadi tuan punya kepada Universiti Islam Malaysia tadi. Jadi dengan kebijaksanaan, pengalaman yang ada dengan Tun Arsyad tadi, maka kami dipandu untuk meneruskan legasi kejayaan tadi yang macam Datuk sebut tadi. Di PJ itu adalah sebagai macam tanah yang subur. Macam apa selalu disebut dia kalau masa kita duduk di Mesir tadi, sering disebut udkhuluha bisalamin aminin. Jadi siapa yang pergi ke Mesir itu, dia akan dapat anak yang baik. Walaupun Nabi Ibrahim dah tua, tapi bila tidur je dengan Sarah tadi, dia Sarah ke Hajar ya. Hajar itu adalah orang Mesir. Jadi terus dapat anak Ismail alaihissalam dan akhirnya mendapat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya cukup berkeyakinan dengan lokasi PJ itu mampu untuk menampung visi UIM yang ada sekarang. Jadi seperti yang saya sebut tadi, pada peringkat awal UIM fokus kepada pengajian tinggi saja di peringkat pasca siswaza. Jadi keberadaannya di Cyberjaya itu cukup sesuai. Tetapi seperti mana yang Faizul sebut tadi, apabila UIM telah melebar luaskan pengajian kepada sarjana muda dan juga diploma tadi untuk memfokuskan kepada anak-anak orang Islam yang miskin, yang perlu dibantu untuk mereka menginjak kepada lebih jauh, maka pendidikan yang dirasakan perlu adalah diploma dan juga sarjana muda tadi, dengan tidak mengabaikan pasca siswaza. Maka dengan sebab itulah kami melihat kampus yang ada di Cyberjaya itu tak ada asrama. Jadi pindah ke PJ itu cukup baik. Suasananya, fasiliti yang ada cukup mampu untuk menampung keperluan universiti. Okey, maknanya kalau saya faham ialah daripada sebuah universiti yang mulanya ditujukan untuk menjadi sebuah postgraduate university, kemudian direalisasikan menjadi sebuah universiti yang mempunyai berbagai-bagai peringkat pengajian yang ditawarkan dan sangat berpotensi untuk menjadi sebuah universiti yang ada perimbangan sebagai sebuah universiti. Baik, sebelum saya rasa saya nak pergilah kepada Puan Nurhaniza. Kita panggil dia pada hari ini untuk menerangkan dia punya projek untuk menawarkan diploma. Ini diploma ni unik sikit. Saya pun dengar rakan-rakan duk bincang ni, diploma ni unik sikit. Ya, diploma yang mengintegrasikan. Ini kita cakap tentang integrasi ilmu, integrasi program, diploma yang ditawarkan. Macam mana? Saya pun tak berapa faham sangat, Puan Nurhaniza. Cuba terangkan apa maksud penawaran diploma kita sekarang ni di UIM ini. Okey, terima kasih Datuk. Untuk makluman, UIM akan mula menawarkan 3 buah program diploma, iaitu diploma in accountancy, diploma in corporate administration atau diploma accountancy itu apa bagi orang kampung nak faham apa dia accountancy? Perakaunan.
Perakaunan. Okey. Dan yang ketiga diploma Perakaunan. pentadbiran muamalat lah. Ya. Muamalat. Muamalat, ya, diploma pentadbiran muamalat. Macam orang duduk bank-bank tu lah. Lebih Okey. Okey, sepatutnya kita mulakan sesi pengambilan pertama kita kepada Yang ketiganya? Diploma perakaunan, diploma pentadbiran muamalat dan diploma pentadbiran korporat. Corporate, yes. Okey. Ada 3 lah program diploma yang kita akan tawarkan. Sepatutnya kita punya pengambilan ialah pada Januari 2021. Tapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan di Selangor, jadi kita terpaksa tundakan kita punya pengambilan tu kepada sesi Mac 2021. Jadi sekarang ni saya akan ceritakan mengenai setiap satu daripada program diploma yang kita ada ni lah. Maklumat ni boleh juga dilihat dicapai melalui website UIM. Alamat dia www.uim.my ataupun boleh pergi ke kita punya laman Facebook iaitu UIM Info. Jadi dekat dua-dua laman ni ada dinyatakan program-program kita. Okey, untuk diploma perakaunan, syarat kemasukan dia kita perlukan 3 kredit termasuk kredit dalam matematik. Jadi dalam program ni nanti pelajar-pelajar akan belajar banyak subjek lah. Antara subjek dia ada Principle of Management, ada Mathematics for Management, Principle Macroeconomics. Jadi kita punya website ni kita buat dalam bahasa Inggeris sebab nanti kita ada perancangan masa hadapan untuk mengambil pelajar-pelajar daripada luar negara. Tetapi metod pengajaran bahasa pengantar tapi bahasa Inggeris ni Puan Nur, ya. Apakah penting untuk orang luar negara saja ataupun ia juga penting untuk rakyat kita supaya kita ni lebih kompeten besok? Betul, penting, amat penting. Bahasa Inggeris ni sebenarnya bagi saya untuk pembelajaran adalah penting sebab kalau kita tengok dekat internet sekarang ni, banyak konten, banyak kandungan yang ada di internet ni terutama sekali yang berkaitan dengan ilmu ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita tak ada penguasaan yang bagus dalam bahasa Inggeris, bagaimana kita nak meluaskan kita punya capaian ilmu tu? Ya. Sebab tu website kita memang dalam bahasa Inggeris sebab kita nak melatih pelajar-pelajar kita ni biasa baca dalam bahasa Inggeris. Semua IPT pun ada 2 bahasa. Tetapi UIM hanya satu bahasa je setakat ini iaitu bahasa Inggeris. Jadi kalau buka memang kena baca bahasa Inggeris tu lah. Saya ada dengar satu masa saya berbual dengan Tun Arsyad Ayub ini. Saya menarik dengan dia punya falsafah ialah falsafah memberi peluang yang kedua kepada anak-anak Melayu kita yang pada peringkat awalnya kurang berjaya. Jadi sekarang ini orang duduk berebut nak pergi universiti-universiti yang hebat-hebat semua sekali. Mungkin UIM ni orang kata manalah universiti nasi bungkus, mungkin kita tak tahu, mungkin tak kenal, baru. Tapi falsafah ini memberi saya keyakinan bahawa UIM ini akan memainkan peranan yang sangat penting dalam membina suatu generasi yang kompeten pada masa akan datang, terutama sekali yang dibekalkan dengan apa yang dikatakan program berasaskan integrasi antara pengajian agama dengan pengajian kemahiran hidup ataupun profesional dalam negara kita ni. Jadi dari segi pembinaan peribadi dia orang agama. Tapi kemudian dari segi kemahiran hidup, profesionalisme itu dia macam orang-orang arkiteknya, pegawai banknya, pegawai pentadbirannya. Macam mana? Apa ulasan Puan Naiza? Okey, dalam setiap program yang kita tawarkan, terutama yang diploma, contohnya saya petik satu mata pelajaran, contohnya Communication and Business, komunikasi dalam perniagaan. Sudah tentu teori-teori itu daripada luar negara, daripada pemikir-pemikir barat. Jadi pendekatan UIM, kita akan guna pakai pendapat-pendapat daripada barat, daripada mana-mana civilization. Tapi kita akan sulam dengan Islam punya konten, kandungan Islam. Kita akan asimilasikan. Maknanya kita akan ajar, okey, pemikiran barat macam ni dan pemikiran Islam macam ni. Jadi kita akan ambil
yang daripada barat tu yang terbaik, kita cantumkan dengan yang ada yang dalam Islam. Jadi maknanya bila dia keluar bekerja, dia akan berfikir, dia ada critical thinking ability untuk fikirkan yang mana yang terbaik. Maknanya dia akan dapat membezakan yang mana yang benar dengan yang mana yang salah lah. Kita bina asas daripada awal supaya dia tak terpengaruh sangat dengan teori-teori barat, tapi kita akan binakan asas tu supaya dia berfikir. Mana dia bila dia terima idea daripada barat tu dia berfikir. Islam pula dia buat perbandingan. Macam itulah kita akan. Okey, terima kasih Puan Nurhanizah. Dan saya akan balik pada Puan balik sikit lagi untuk memperencikan program yang kita tawarkan. Saya nak pergi tanya sikit Dr. Muhammad Fairuz ni. Saya dengar sambutannya hebat. Dr. Fairuz kata baru balik daripada Pantai Timur. Covid pun pergi Kedah Pantai Timur. Dan dapat ramai calon yang akan masuk UIM ini, terutama sekali daripada anak-anak muda yang lulusan SPM. Betul ke tidak ni? Ramai ke ataupun tak ramai? Saya dengar ramai. Okey, yang bagi Prof. Datuk. Okey, saya baru kembali daripada Pantai Timur. Iaitu kita telah pergilah jelajah ke beberapa negeri lah. Kelantan, Terengganu dan Pahang lah. Jadi dari segi demografinya saya tengok lebih kurang sama. Terutamanya di anak-anak di luar bandar ni, kebanyakannya mereka ni tidaklah seteruk mana pun. Saya ambil contohnya ketika saya berada di Besut, di daerah Besut kan. Majoriti anak-anak yang berada di sana adalah anak-anak daripada golongan nelayan, petani dan juga ada juga yang buruh, kerja buruh lah. Ya, tu. Jadi bila kita tanya balik di kalangan student-student yang ada tu, kebanyakan mereka bukannya teruk sangat. Kadang-kadang ada yang dapat result 6A, 2B, 5A, 4B. Jadi 1 je C. Jadi sebenarnya dia orang ni berhasrat untuk menyambung pelajaran. Cumanya tempat yang ditawarkan di dalam dalam UPU lah, dalam awam amat terhad. Jadi bila terhad, mereka ni adalah golongan-golongan yang agak tercicir. Golongan-golongan luar bandar yang agak tercicir, tidak dapat tempat. Ya, ada yang biasanya yang akan masuk ke dalam universiti awam adalah anak-anak yang betul-betul excellent, yang cemerlang, yang telah ditapis. Masuk dan mendapat peluang lah. Jadi apa yang mereka ni, kebiasaannya mereka ni akan sambung ke tingkatan 6 rendah. Yang 6 rendah tu di mana bayaran dia agaklah murah kan. Ataupun juga mereka akan sambung belajar dia akan sambung bekerja kerana bagi menyara kehidupan keluarga ataupun untuk mengumpul duit untuk sambung belajar. Ini disebabkan oleh bila dia pergi ke IPTS dia ada yuran yang agak mahal. Jadi apa yang kita nampak adalah sekarang ni kita cuba nak bantu golongan-golongan beginilah yang tercicir, yang tidak dapat peluang untuk sambung belajar di UIM. Jadi bila kita buat taklimat di luar bandar Datuk, jadi taklimat tu amat memberangsangkan, ramai yang nak masuk. Jadi kita melalui kerjasama daripada pejabat-pejabat parlimen dan pejabat-pejabat DUN yang mana berkomunikasi dengan jawatan-jawatan kasar kampung, mereka berkeinginan untuk membantu rakyat-rakyat, terutamanya anak-anak daripada golongan B40 untuk hantar ke UIM, Datuk. Jadi pada masa sama kita pun ada cuba juga memperkenalkan kepada skim beasiswa lah, kepada anak-anak yang golongan B40 ni. Jadi beasiswa ni nanti mereka boleh saja hantar permohonan tu bersama dengan borang pendaftaran tu yang melalui online. Betul. Ya, nak balik ke Dr. Faisal. Dr. Faisal bagi saya lah orang yang menguruskan forum ini, terutama sekali dalam bidang dialog negara kita ini, fokus forum kita ini ialah untuk membangunkan generasi baru yang boleh menampung kekurangan-kekurangan generasi lama dalam masyarakat kita. Ini yang sebelum ini kita fokuskan dialog negara kita ini. Dan berasaskan kepada dialog itu kita dapati kita perlu struggle kuat-kuat supaya kita dapat
mengejar masa yang begitu jauh meninggalkan kita berbanding dengan orang-orang lain yang bukan berasal daripada negara kita pun asalnya. Macam mana bolehkah kita jadikan UIM ini sebagai satu tempat kita memproduce satu generasi seperti mana sebagaimana ITM melahirkan generasi-generasi yang hebat. Mula-mula tu untuk agak ITM rendah apa semua sekali. Tiba-tiba yang keluar, kalau kita tengok sekarang ni orang korporat yang bagus-bagus tu daripada sekolah, daripada universiti itulah, daripada college itulah. Macam mana Dr. Faisal, bolehkah kita jadikan universiti ini sebagai kilat untuk melahirkan generasi muda kita yang berkompeten? Okey, macam ni Datuk. Kami di universiti bersama dengan rakan-rakan yang lain fikir begini. Apabila kita melihat akan kejayaan UiTM tadi, dia tidak bermula daripada pengajian tinggi. Dia bermula daripada sijil dan juga diploma. Kemudian berkembang kepada degree dan akhirnya kepada sebuah institusi pengajian tinggi lah yang dilengkapi dengan master dan juga PhD. Itu jadi apabila UIM pergi kepada pengajian tinggi, maka kita dapati di sana kita banyak menghabiskan wang untuk satu perkara yang tidak semua orang perlu dapat. Sedangkan kalau kita tengok dalam agama kita pun Allah berfirman, "Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun." Jadi bermaksud dalam penguasaan ilmu, agama sendiri mengatakan bukan semua orang perlu mendalami semua ilmu agama. Tetapi semua orang perlu tahu ilmu agama secara asasnya tadi. Jadi oleh kerana itu, daripada kami fokus kepada pengajian tinggi yang banyak menelan kos tadi, kami turun kepada yang asas, iaitu yang diploma, dan ahli lembaga dan pengajar dan segala yang ada di Universiti Islam Malaysia tadi akan membina kursus-kursus yang mana kursus itu akan memberi manfaat serampang dua mata. Pertama, akan memberi manfaat kepada umat Islam itu sendiri kerana kursus itu adalah gabung jalin di antara ilmu moden yang diperlukan dengan teras Islam tadi. Itu satu. Yang kedua, seperti mana yang Fairul sebut dan apa yang kita sedang buat sekarang, kita mengutip anak-anak orang Islam yang tercicir. Jadi kalau anak-anak orang Islam yang mempunyai keuangan, yang mempunyai pendidikan yang cemerlang, mereka boleh pergi kepada IPTA dan IPTS yang lebih mahal yurannya, maka kita percaya bahawa pada anak-anak orang Melayu yang tercicir itu masih ada berlian-berlian yang terpendam, yang boleh digilang. Seperti mana Datuk sendiri pun sebut, pada peringkat awal ITM itu dilihat sebagai tak ada kelas lah dan sebagainya. Tapi apabila mereka dilatih dengan satu pendidikan yang bersepadu tadi, maka lahirlah daripada ITM tadi tokoh-tokoh yang besar. Dan kami pun cukup yakin, maka sebab itu kami bergerak daripada atas turun balik ke bawah dan kami menawarkan beasiswa itu pada peringkat diploma kerana kami percaya ramai anak-anak orang Melayu yang cerdik tapi mereka kurang bernasib baik dari segi kemampuan tadi, maka kami akan pergi cari ke kampung-kampung yang ada keinginan untuk belajar dan kami akan bagi mereka belajar di institusi kami iaitu UIM ni, dan kami akan beri sesuatu yang terbaik dan insya-Allah mereka keluar nanti mereka menjadi seorang yang mempunyai ilmu agama dan juga menguasai ilmu-ilmu yang berkait dalam kehidupan yang diperlukanlah. Dan saya cukup berkeyakinan dengan apa yang kami buat. Okey, Puan Haniza. Cakap betul boleh lah. Betul, kau ni perancangan ni. Saya nak tengok, kalau budak-budak ni masuk, sekarang ni kita ada dengan MQA macam mana dan peluang kerja masa depan ni dari segi perancangan kita sekarang lah, dari segi apa yang akan berlaku tu Tuhan lah, qada pun ada juga, kemudian ikhtiar pun macam-macam juga. Tapi dari segi perancangan universiti ni, bagaimana kita merancang supaya pelajar yang keluar nanti sama ada dia nak jadi seorang ahli pekerja yang mahir, profesional ataupun dia nak pergi pada akademik,
Sebab setahu saya di universiti di Malaysia ni, terutama sekali universiti awam, dia banyak menumpukan kepada akademik. Tetapi kalau saya tengok kepada universiti ni, dia diploma ni lebih bersifat profesional dan sebagainya. Jadi dari segi peluang kerja macam mana ni? Okey, untuk menjawab soalan Datuk tu, pertama kali saya nak jawab soalan dekat Facebook. Ada yang bertanya mengenai pengiktirafan program kita. Untuk sebelum sesebuah universiti swasta dibenarkan untuk menawarkan sesuatu program, mereka mesti memohon kepada MQA untuk dapat pengiktirafan sementara. Jadi kita dapat partial PA itulah kita dah dapat, dan untuk kalau untuk tahu lebih lanjut boleh masuk website kita, ada nombor kelulusan MQA itulah. Nombor dia untuk saya kongsikan sebab mungkin ada yang tak tahu. Jadi nombor dia contoh maknanya dari segi pengiktirafan tu sama lah dengan universiti yang syur pun. Kita ada pengiktirafan sebab kalau tak ada pengiktirafan kita tak boleh nak jalankan program ni. Memang ada. Setiap satu program yang ditawarkan oleh mana-mana universiti swasta mesti dapat pengiktirafan MQA dan ada nombor dia. Macam contohnya nombor N344500545 MQA. Siap dengan nombor sekali dah. Panjang nombor dia. Ni saya nak bagi tahu yang di luar sana lah. Kalau selalunya nombor surat beranak ni. Apa tu? Nombor surat beranak. Nombor surat beranak ada. Program. Nak WPT lagi, kemudian pengiktirafan lagi, kemudian dengan JPA. Macam mana JPA? JPA akan drive pada? Sebab kita universiti swasta, kita tak ada pengiktirafan JPA tu hanya untuk universiti awam. Kalau minta loan JPA baru dapat. Macam kita universiti swasta, kita punya pembiayaan daripada universiti sendiri dan juga daripada PTPTN dan juga daripada bank-bank lain, contoh macam Bank Rakyat, Agrobank, yang mana ada dana-dana yang itu kita boleh mohon lah. Dan kita sekarang tengah berusaha juga untuk mendapatkan dana-dana pembiayaan daripada bank-bank tu lah untuk kita punya maknanya kalau saya boleh faham, kalau universiti awam ni banyak menumpukan kepada kerja-kerja dengan kerajaan gitu kan. Tapi kita ni UIM ni lebih kita tumpukan kepada sektor swasta dan sektor awam juga begitu? Tak, kita boleh dua-dua sebenarnya. Dua-dua, maknanya pelajar-pelajar kita boleh juga mohon kerja dengan kerajaan melalui SPA. Kita dapat pengiktirafan daripada MQA dan juga KPT, kita layak untuk mohon pekerjaan dengan kerajaan, iaitu melalui SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jadi kita mana diiktiraf. Jadi tak ada masalah kalau kata graduan kita nanti yang grad yang nak minta kerja kat kerajaan, boleh. Tak ada masalah. Memang kita punya penumpuan kepada profesional lah. Ya, Dr. Fairuz. Yes. Ada kemudahan ke kat universiti ni? Ni cerita nak keluar tu, keluar ni, ada tempat duduk ke tidak, ada tempat belajar yang bagus. Setahu saya masa UIA dulu, saya selalu pergi lah. Tempat tu bagus, sekarang ni takut dah buruk, dah apa semua takut. Okey, untuk menjawab persoalan tu, buat sementara waktu ni kita, saya cerita dulu. Dulu kita di premis kita di Saya Berjaya, di mana premis kita tu hanyalah boleh menumpukan untuk postgraduate. Jadi tidak ada kemudahan-kemudahan asal, lebih kepada postgraduate lah, mana golongan-golongan yang berkerjaya lah, untuk sama belajar. Tetapi sekarang ni bila kita berpindah di Petaling Jaya, kita menyediakan pelbagai-bagai kemudahan yang sedia ada. Untuk pengetahuan yang semua hadirin, premis kita ini adalah tapak asal pusat asasi UIA. Jadi siapa-siapa yang melalui di Seksyen 17 ini ataupun yang pernah duduk di pusat asasi UIA, saya rasa tahu Dr. Fairuz tu tak berapa tepat tu dia punya kenyataan tu. Ya, bukan mana? pusat metropolitasi saja, sebelum tu UIA itu dia. Ya. Ada kan? Maknanya pusat asasi, ya. UIA. Belum pusat asasi tu dia UIA di situ. Belum asasi lagi. Ya, UIA di situ sekali. Maknanya Dekat situ. ya, jadi bila kita, siapa yang tahu di kawasan itu, maknanya memang di sana lengkap dengan fasiliti sedia ada. Maknanya dengan padangnya, dengan masjid. Masjid pun ada di sebelah bangunan. Bangunan kita je adalah bangunan di Blok Khadijah, yang dulunya adalah satu pusat asrama,
dah ditukarkan daripada asrama kepada pusat pengajian. Maknanya kita mempunyai kelas di tingkat 3 dan tingkat 4 yang maknanya ada lebih kurang dalam 30 kelas. Jadi dan juga pada masa sama kita ada menyediakan kafeteria, ada juga pusat-pusat kegiatan pelajar. Kita pun ada juga orang kata apa dari segi menyediakan gimnasium, pusat sauna yang ditemukan di sana juga. Pada masa yang sama juga di sebelah bangunan di blok Khadijah itu adalah blok asrama Aisyah yang mana kekal juga asrama, di mana blok itu akan digunakan untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Di situ maknanya kita akan buat separation lah. Maknanya dulu hanya satu je. Jadi dibuat dua. Jadi juga pada masa yang sama juga kita juga ada juga di keliling tu kemudahan-kemudahan transportation lah yang disediakan iaitu transportation seperti LRT, MRT dan juga bas rapid yang boleh akseskan ke keliling lah. Maknanya ke Kuala Lumpur dan seterusnya ke kawasan-kawasan yang komersial lah, Datuk. Jadi maknanya hidup lah. Program postgraduate tu tetap berjalan ke, Dr. Faisal? Ataupun dah potong? Untuk pengetahuan sahabat-sahabat rakan pendengar, program postgraduate masih berjalan. Setakat ini kita ada beberapa MOU dengan Universiti Muhammadiyah di Indonesia dan pada MOU yang dalam beberapa bulan sebelum ataupun pada awal tahun 2020 ini, pihak Muhammadiyah berjanji untuk menghantar pensyarah-pensyarah mereka untuk mendapat PhD sekitar dalam 500 orang secara berperingkat. Jadi maksudnya program postgraduate itu masih berjalan di samping penumpuan kepada diploma sebagai membantu seperti yang saya sebut tadi lah, membantu orang Islam yang tercicir. Jadi untuk diploma, adapun yang program postgraduate itu masih berjalan seperti biasa. Cerita sikit Dr. Suhaimi, Dr. Suhaimi pula. Dr. Fairuz tentang teknikal lah dari segi program ni, dan dari segi bahasanya, dari segi menulis ke masuk kelas. Untuk dari segi sesi pembelajaran ni, bahasa medium yang digunakan adalah dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi dua bahasa ini yang kita pun sedia maklum, di mana kalau datangnya program diploma ni kebiasaannya dia akan datang daripada golongan pelajar-pelajar lepasan SPM. Di mana masih orang kata proses transisi lah daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Tapi pada masa yang sama kita juga dalam program degree, bachelor degree, kita juga menawarkan program-program juga dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi maknanya kita akan menggunakan pendekatan di mana kita akan gunakan bahasa Inggeris sebagai medium utama, tapi pada masa sama kita tidak abaikan bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu ini seperti kita sedia maklum boleh meningkatkan kefahaman kita lah, pelajar-pelajar berbangsa Bumi Putera lah. Puan Aliza, berapa orang kita nak ambil ni diploma ni? Untuk peringkat pertama kita baru sasarkan lah untuk dapatkan lebih kurang 30 orang untuk setiap program. 30? Untuk setiap program. Sikit sangat. Maknanya 30 untuk peringkat permulaan, tapi kalau dapat banyak apa salahnya? Tapi kita ada. Kita orang yang layak nak masuk tu ramai di seluruh Malaysia kan, ramai. Jadi 30 tu kena bergebuk lah. 30 untuk setiap program. Maknanya kita yalah. Saya kata, ya, Dr. Faisal. Datuk Puan Haniza ada keliru sikit. Yang dimaksudkan dengan 30 orang itu ialah peruntukan beasiswa. Betul. Tapi untuk mereka yang masuk tanpa mengikuti program beasiswa, ianya terbuka. Ya. Kita mempunyai cara yang baik. Jadi yang dia sebut itu adalah untuk satu program ada 30 peruntukan beasiswa. 30 beasiswa untuk satu program? Ya. Itu puratanya ada 100 kalau lewat kan tak sempat lah. Ya, kena cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat lah. Biasanya kalau orang makan mi panas-panas tu, dia cepat. Ada orang Melayu ni dia tunggu mi tu sejuk dah tak boleh lah, tak dapat lah. Tak boleh lah. Jangan tunggu mi sejuk.
Macam duk pondok makan dalam dulang lah Dato'. Macam Aha. duk pondok makan dalam dulang, dia kena cepat makan. Oh, siapa cepat boleh cepat. Saya selalu duk bandingkan orang Melayu dengan orang Cina kan. Dia banyak sikit makannya. Kalau orang adat orang Melayu ni, tunggulah dulu. Gelojoh awak ni. Nasi panas-panas ni makan dah jadi macam pok ni mah. Pok ni kan dia habis mati kerana makan ubi panas kan tak? Tapi orang Cina dia sepatutnya nak makan mi mesti waktu panas. Bila waktu sejuk tu orang panggil dah lembab. Orang tidak bertindak cepat. Gitu ke Puan Nizam? Betul, kena bertindak cepat. Sementara kota tu masih ada. Saya rasa mungkin pepatah Melayu tu kena ubah lah. Kalau dulu biar lambat asal selamat, sekarang kena biar cepat asal dapat. Ya, betul. Biar cepat asal dapat. Sebab yang kita tahu sebab peluang tak banyak dah sekarang. Banyak. Kita tawarkan asrama percuma, yuran pengajar percuma. Dia datang asrama bawa percuma lagi. Makan malam, makan tengah hari dan malam juga percuma. Makan pagi percuma je lagi. Dia kena tanggung. Ya. Makan malam dengan makan tengah hari percuma. Duk di PJ pula bandar yang paling selesa. Ada Aduh. Pusat kalau strategi. saya zaman ni cantik ni. Ini asrama dia. Ni asrama. Memang cantik lah ni asrama kita. Ni asrama kita. Asrama ni. Cantik pada masa UIA dulu ni. Kita jaga dengan baik lah maknanya bangunan ni. Yang ni contoh, yang bawah ni contoh bilik dia lah. Ini bayangan dia, contoh dia. Contoh bilik. Maknanya dalam satu bilik nanti hanya ada 2 katil. Jadi selesa. Dalam saya dia ingat ke guna double decker macam apa semua. Kita guna double decker. Kita guna single bed. Katil satu. Cantik. Saya belajar dulu pun tak secantik. Bertuah lah Datuk. Bertuah siapa dapat belajar. Kita dulu tak dapat macam ni. Tapi tak boleh kira The Faisal orang kita ni, terutama sekali orang Pantai Timur kan. Dia segan nak berebut. Dia kata ini B40 ni. Kadang-kadang dia pun tak royak ke orang. Dia ni B40. Takut jatuh tarah lah. Mana B40 ni apa ni? B40 ni apa? Itu mungkin virus boleh jelas kot. Apa dia B40? Cerita Dr. Virus B40 ni saya pun tak berapa faham. Okey, B40 ni biasanya adalah isi pendapatan rumah sekeluarga yang di bawah 4,008 ke 4,500 ke bawah, Datuk. Maknanya pendapatan bersama. Maknanya kalau anak itu ayah dan mak dia mesti bersama 4,008 ke bawah. Kalau ataupun penjaga yang menjaga dia seorang lah 4,008 ke bawah. Itu boleh disemak melalui lembaga hasil lah dalam negeri. Maknanya kalau bahasa dulu kan orang yang mempunyai pendapatan rendah lah, bukan orang atas-atas dah. Ni saya bimbangnya takut orang kaya-kaya nak berebut cepat yang tak ada duit ni dia slow sikit. Memang ada Datuk, memang ada. Masa kita pergi taklimat pun ada golongan yang M40, ada yang T20 pun nak juga cuba. Tapi kita dah beritahu awal-awal memang ini untuk B40 lah. Ya, betul. Ini masalah penyakit orang kampung kita yang dia tunggu-tunggu. Dia biasa di kampung dia kan, pokok pinang dia tak bergerak. Kambing dia tambak pun tak pergi ke mana-mana. Sebagai itu kena buang lah benda tu kan. Kena berebut-rebut. Mentaliti tu kena buang. Ya. Jadi UIM ni ada apa lagi yang boleh kita tawarkan dari segi kita katakan pensyarah-pensyarah yang bagus. Saya rasa kita pun punya katanya ada pensyarah-pensyarah yang bagus yang terlatih apa semua sekali. Bukan saja pentadbiran dan ahli lembaga. Macam mana tu? Okey. Dari segi pensyarah-pensyarah kita pun memang pensyarah-pensyarah kita yang telah mendapat orang kata pengiktirafan lah melalui Kementerian Pelajaran Tinggi lah. KPT yang melalui segi mengajar lah. Dan juga didedahkan juga dengan pedagogi-pedagogi yang terkini untuk mengajar. Dan juga silibus-silibus yang berada dalam program-program diploma kita tu seperti mana yang telah diterangkan oleh Puan Hanizah. Kita telah sulami dengan elemen-elemen Islamik yang mana kita bukannya kita nak jadikan dia kalau bukan non-Muslim tu untuk jadi Muslim, tidak. Tapi kita nak menceritakan keindahan kita tu, keindahan setiap topik yang ada itu berkaitan dengan Islamik punya konsep, Islamik punya prinsipal.
Jadinya kalau dalam Islamnya kita panggil akhlak, tapi kalau dalam in conventional tu dipanggil ethical lah, code lah, code of ethic lah. Jadi bendanya sama. Cumanya dari segi itu Islam, itu dari segi itu konvensional. Pada masa sama juga kita cuba nak menaik tarafkanlah golongan-golongan di luar bandar ini supaya diberi peluang sama seperti peluang kedua lah. Betul. Sebab Datuk, bila kita pergi tengok tu, memang ada yang tercicir dah 2-3 tahun tak belajar tapi nak sambung belajar lagi. Jadi kita tengok jugalah, boleh kita pertimbangkan jugalah. Dulu saya ada seorang kawan, dia ni seorang psikologis, nama dia Yunus Makno. Datuk Yunus Makno ni, dia cerita kat saya yang sebenarnya cerdik akan datang ni bukan yang dapat nombor 1, nombor 2. Yang dapat nombor 10, 15, bila digilap orang ni ada otak dan ada ketahanan. Saya pun tak tahulah betul tak betul lah. Jadi itu yang kita nak bimbingnya dah. Ya, betul. Dan pada masa sama juga kita akan cuba attach lah dengan industri-industri terkini lah. Maknanya apa benda kalau contoh dari segi account, kita akan bagi exposure dengan badan-badan korporat lah yang terutama yang melibatkan dalam bidang account kan, perbankan. Jadi kita akan ada dalam tempoh satu semester tu, mungkin kita akan jemput industri-industri, akan bagi talk, akan bagi attachment untuk review program-program kita supaya program kita ni segar mengikut acuan semasa lah tu. Dan disulami dengan Islamic punya perspektif lah. Islamic punya ni kan. Puan Haniza, ada pertanyaan ni. Saya ada pertanyaan di Facebook. Encik Abu Irfan Al-Naim ni nak tanya mengenai syarat-syarat kemasukan dan bidang pengajian. Itu bagus tu. Kita pun lupa tadi. Apa syaratnya? Untuk yang diploma, syarat kemasukan kita mesti ada 3 kredit lah. 3 kredit, mana 3 mata pelajaran untuk kredit. Dan 3 kredit kecuali untuk perakaunan kita memerlukan kredit dalam matematik. Untuk pentadbiran korporat dan pentadbiran muamalat, tak kisah mana-mana 3 kredit lah. Jadi kalau ikutkan kita punya kualifikasi kelayakan kemasukan ni sangat minimum. Jadi itulah kata pelajar-pelajar yang dekat luar sana tu yang tak dapat masuk IPTA, bolehlah datang UIM ni. Cara kita punya pendaftaran pun online. Dekat website kita ada borang online. Boleh mendaftar dekat situ terus. Jadi tak perlulah dia nak kena datang UIM, isi borang kertas. Dah tak ada dah macam nak kena. Tak payah? Tak payah. Jadi macam mana dia nak masuk tu online tu? Kita punya borang pergi ke website UIM, Encik Basri akan tunjuk nanti ini borang online kita. So, kita boleh isi dekat sini. Dekat sini kita dah ada tulis dah kelayakan dia, apa benda yang dimahukan, dokumen-dokumen yang dimahukan. Contohnya macam kad pengenalan, pasport ataupun itu kalau luar negara ada nak SPM. Kita ada mention dekat situ, kita ada sebut dekat situ diploma, apakah dokumen yang diperlukan. Dan degree pun ada apa dokumen yang diperlukan. Jadi apa yang dia perlu buat cuma isi saja borang ni dan muat naik dokumen-dokumen yang kita perlukan. Nanti bahagian akademik akan lihat sama ada pelajar itu layak atau tidak, dan dalam masa seminggu jawapan lah sama ada dia layak untuk sambung pelajaran atau tidak di UIM. Jadi cukup mudah untuk mendaftar. Jadi kita bila orang nak pergi cari borang-borang ni dia satu lagi Datuk. Ya. Dia boleh mencelah. Salah. Kalau untuk yang beasiswa itu ada satu syarat yang tersirat lah yang penting tetapi dia tidak dinyatakan. Syaratnya ialah ingin nak mengaji, ingin belajar. Sebab dia ada satu sindrom akhir-akhir ni di IPT iaitu mak ayah je nak belajar. Jadi bila anak masuk ke universiti tu dia panggil lebih kurang dia belajar tak bersungguh, maka akhirnya peluang itu disia-siakan. Sedangkan ada orang lain yang benar-benar nak belajar. Jadi di samping syarat-syarat itu diharap dia nak mengaji lah, bukan ayah dia yang nak dia mengaji. Tak apa tu Faisal, universiti ni mesti perjuangan. Marilah orang malas pun kita gotel dia bila jadi pandai, rajin belajar. Itu tanggungjawab kita lah. Ada tak? Maknanya waktu tersirat itu kan, maknanya kita katakan serahkanlah anak-anak anda walaupun anda tidak begitu confident dengan
kehendak dia nak belajar, kami akan jadikannya sebagai sesuatu yang lain. Pasir itu akan kami jadikan sebagai permata. Boleh? Macam tu, sejadah. Dr. Faisal? InsyaAllah. Okey, nah? Okey. Dr. Aniz, nak tambah lagi sementara saya teringat. Saya UIM ni salah satu keistimewaan dia, kita IPTS, maknanya universiti swasta. Dan antara salah satu universiti swasta yang ada asrama di dalam kampus. Kebanyakan IPTS, saya kata kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan IPTS yang saya pergi melawat, saya pergi lihat, asrama terletak di luar kawasan kampus. Maknanya belajar nanti kena naik bas sendiri, kena MRT sendiri ke kelas. Jadi dari segi keselamatan tu, kalau ibu bapa yang terlalu bimbang, mungkin dia akan bimbang lah. Tapi di UIM, kampus kita ada asrama. Mana asrama dalam kampus, sebelah menyebelah bangunan dia. Macam IPTA. Jadi itu yang paling UIM ni istimewa dia dekat situ. Kampus kita sekali dengan asrama. Puan Haniza, saya nak tanya nak tanya Dr. Faisal ni, dia ahli lembaga ni kan. Dari segi ni, apa beza antara UIM ni dengan universiti swasta yang lain? Maknanya ada kemungkinan ke bahawa universiti UIM ni bukan universiti berniaga, yang swasta lain tu universiti berniaga. Boleh agak macam tu ke? Kita ni mesti perjuangan, gitu ke? Ya, betul Datuk. Bolehlah kita kata kita adalah sebuah universiti yang memperjuangkan inspirasi Islam itu. Tapi saya macam iklan dalam TV lah, kita tak boleh nak kata bagi pihak orang lain. Saya takkan katalah IPTS lain berniaga, kita tidak. Tapi apa yang saya nak sebutnya, kita jika apa yang kita dapat daripada yuran pelajar itu bukanlah untuk kekayaan seseorang, sebaliknya ialah yuran-yuran yang dipungut itu adalah untuk kos pembelajaran pelajar itu sahaja. Semua yang lain lagi akan ditanggung oleh pihak-pihak yang mendanai lah universiti tadi. Jadi kalau Datuk sebut universiti perjuangan tu bolehlah begitu. Cumanya nak mengatakan orang lain itu orientasi niaga saja, saya rasa itu agak itu saya tarik balik lah. Saya tarik balik lah. Saya tertarik dengan universiti swasta yang orang kata konvensional ke apa tu semua sekali, yang macam Sunway kan. Saya pergi dengar taklimat sekali. Termasuk dalam orang diberi taklimat tu lah. Dia kata universiti dia ni, ini saya duduk berbual dengan profesor dia. Dia kata dia tak makan pun income daripada universiti dia tu. Jadi dia income dia ditambah kemajuan universiti. Sebab tu dia menjadi sebuah universiti swasta yang baik. Jadi Puan Haniza, saya. Kita ada cerita nak budak ni nak kerja daripada 3 degree ni, 3 diploma ni, dia boleh buat kerja apa? Saluran kita nak suruh bagi kepakaran apa misalnya? Yang diploma perakaunan, apa yang besok dia boleh jadi apa? Yang muamalat dia boleh jadi apa? Okey, untuk perakaunan, orang Kelantan nak tahu tu. Untuk perakaunan ni, selepas dia tamat pengajian, antara kita yang boleh dilakukan ialah macam dia jadi pembantu akaun, pembantu executive account, jadi pembantu pembayaran bil atau billing clerk, dia boleh jadi bookkeeper, iaitu orang yang jaga buku kira-kira. Dia boleh jadi juga penolong pegawai keuangan, dia boleh jadi juga penolong pengurus pentadbiran, boleh juga HR. Dia ada banyak sebenarnya. Kita jangan sempitkan, kalau perakaunan mesti dalam bidang akaun saja, tak. Kita juga pentadbiran. Jadi kerja-kerja pengurusan. Dia ada banyak. Dalam bahagian percukaian pun boleh masuk dan bank pun boleh masuk. Kalau dalam industri, semua industri kita boleh masuk sebab dia lebih kepada pentadbiran. Dan untuk pentadbiran muamalat pun begitu, sebab ada pertanyaan daripada para pelajar, dia nak tahu pentadbiran muamalat ni macam mana? Adakah kerja dengan bank muamalat? Sebab muamalat sama kan? Bila saya jelaskan, dia kata pentadbiran muamalat ni sebenarnya pun sama juga. Dia ada di mana-mana organisasi yang mengamalkan pentadbiran untuk Islam lah. Muamalat administration, maknanya dia tak semestinya kerja dengan bank. Dia boleh kerja dengan institusi lain juga. Jadi peluang pekerjaan tu sebenarnya luas. Ya. Jadi kalau dia boleh jadi kerani keuangan di masjid, boleh lah kot. Boleh, bukan masjid. Apa masjid pula?
Di kedai getah tak boleh ke? Di Semua industri besar macam mana? Industri besar semua dia boleh begitu. Boleh. Ya. Saya dengar lah. Ini saya duk bual dengan Datuk Seri Idris Yusof. Kalau dia dengar pun dia duk marah. Dia kata orang-orang Melayu ni tak berapa cerdik sebenarnya. Ialah bahasa saya dengan dia lah. Tak berapa cerdik. Paduk berbuk jadi doktor. Tu nak jadi doktor. Dia kata orang yang berpotensi untuk kaya ialah orang yang masuk bidang perakaunan. Oh, yalah. Betul kan ya? Pandai berkira-kira. Okey. Dr. Faizal, kalau nak jadi ustaz, Ya, Datuk. boleh pada program ni? Apa dia Ustaz? Apa dia Datuk? Kalau nak jadi ustaz, boleh ke tak? Nak jadi ustaz. Maksudnya orang yang ambil 3 diploma ni dia nak jadi ustaz. Itu kan maksudnya soalan Datuk? Diploma ni, dia kata kok mana pun saya nak jadi ustaz. Ni ada, tak boleh tak sebut nama orang. Dia nak jadi ustaz. Macam mana dia masuk diploma ni? Adakah cara dia nak pergi ke atas untuk nak jadi ustaz juga lah? Dia kalau dia nak jadi ustaz, dia ada diploma lain lah. Maksudnya diploma yang kita tawarkan beasiswa ini adalah diploma yang menjurus kepada profesionalisme program yang dibuat. Misalnya dia lepas diploma ni, dia nak masuk pengajian Islam. Itu boleh. Dia ada teras pengajian Islam dimasuk juga dalam itu. Dia boleh sebab kerana misalnya di IPTA ada degree misalnya di Akademi Islam, ada sarjana muda muamalat. Maksudnya dia boleh mengembangkan untuk sambung ke sana dalam bidang yang sama. Kita panggil dia boleh. Kita kredit transfer apa tu? Credit hour, transfer credit tu boleh ada sama. Transfer kredit kredit transfer tu. Boleh buat lah. Maksudnya boleh sebab kita pun mengguna pakai pensyarah-pensyarah daripada universiti awam juga untuk menggubal program tu. Ya. Oh ya. Ada nampak Dr. Fairul buka-buka mulut nak bagi tahu apa tu? Tak ada apa. Cumanya yang betul lah, saya setuju dengan Dr. Faisal tu, di mana kalau dalam MQA tu kita panggil body of knowledge lah. Body of knowledge tu nanti dia tengok mana yang sama taraf, sama ni, equivalence, dia akan boleh ke credit transfer. Satu lagi Datuk, tambahan tu daripada tu, yang diploma dengan bachelor kita tu. Okay, untuk diploma kita tu, sebenarnya program diploma kita tu agak cepat. Dia macam fast track jugalah. Agak cepat. Compare dengan IPTS yang lain. Kalau tengok diploma kita tu, tempoh pengajian 2 tahun. Tapi tengok di tempat lain 2 tahun setengah. Kadang-kadang ada cecah 3 tahun. Tapi kalau manakala bachelor kita ni, bachelor degree kita tu, 3 tahun. Dia punya pengajiannya. Kalau tempat lain kadang-kadang 4 tahun. 4 tahun setengah. Jadi memang kita amalkan di mana kita dalam 1 tahun tu kita ada trimester lah, 3 semester. Jadi bila 3 semester ni dia padat. Jadi maknanya student yang datang di sini memang akan tumpu sepenuhnya untuk belajar. Ya. Pendek tu belajar. Mana dia akan fokus dan graduate terus untuk kerja lah akan datang. Itu kelebihan kita lah banding yang lain. Ya. Apa lagi Dr. Faisal nak bagi tahu kepada masyarakat kita, terutama sekali masyarakat Pantai Timur? Dr. Faisal dia ada masalah, dia punya device dia tak berapa pegang, dia line apa semua sekali. Okey, ada apa-apa lagi yang kita nak terangkan? Ada soalan lagi orang tanya? Puan Anisa? Saya sedang jawab sebab dia minta saya jawab dekat Facebook. Jadi saya jawab dekat Facebook tengah menaik jawapan dah ni. Jawab pada orang. Kedekutnya orang je tanya, dia nak tahu seorang. Okey. Kita iklankan lah. Okey, contohnya ada satu pertanyaan ni. Dia tanya ada berapa jabatan dekat UIM ni. Jadi kita tak panggil jabatan, kita kat sini panggil kluster. Tapi dekat sekarang ni kalau sebut kluster, orang takut kluster COVID kan. Yalah. Tapi kami guna kluster. So kita ada 8 kluster dekat sini. Kluster pertama kita Quran dan tak apalah guna jabatan pun.
kita biasanya kita jawab mengikut soalan. Ya. Ada beberapa jabatan lah. Okay, kita ada Jabatan Quran, Hadis dan Pengajian Islam. Kita ada Jabatan Ekonomi, Perniagaan dan Keusahawanan. Kita ada Jabatan Pengurusan dan Kepimpinan Islam. Kita ada Jabatan Perakaunan, Finance dan juga Perbankan. Dan kita ada Jabatan Undang-Undang dan Syariah dan Jabatan Warisan dan Peradaban. Dan kita ada Jabatan Bahasa dan juga Pengajian Umum lah. Saya rasa orang yang tanya tu, dia nak berahsia sangat tu. Dia bukan calon pelajar tu. Dia orang daripada sebuah IPTS lain. Dia kata ada kemungkinan dia nak kolaborasi dengan UIM. Nak share kita punya program. Boleh ke tidak? Nak tanya apa tu Dr. Fairuz dulu. Adakah kemungkinan sebuah universiti lain, saya rasa lah boleh agak tu, sebuah universiti lain dia kata nak panggil apa tu, nak kolaborasi. Kolaborasi dengan kita, nak tawarkan di daerah dia kita punya program. Kota Baru lah ni. Dicuri Kota Baru. Misalnya ada sebuah institusi pengajian yang swasta macam kita juga lah, macam UIM juga. Tapi dia ni, dia punya program tak ada, MQA tak banyak apa semua sekali. Dia nak pinjam. Nak apa dia panggil tu? Boleh. Kalau dalam MQA itu kita panggil ODL lah, ODL, Online Digital Learning lah. Jadi online digital learning ni boleh ditawarkan di tempat-tempat di IPT lain. Dulu pun kita pun pernah cuba usaha tu. Cumanya ODL ni dia lebih orang kata apa, kena full accreditation lah. Kena full accreditation. Kena dapat full accreditation dulu. Jadi untuk diploma kita perlukan 2 tahun lah. Untuk proses akreditasi tu. Kalau di degree perlukan 3 tahun. Cumanya kalau student tu macam menghadapi masalah, kita boleh aja kumpulkan di satu tempat, and then mungkin lecturer kita boleh lah ada ke sana untuk tengok dari segi jumlah student di sana lah, supaya kos untuk pergi ke sana lebih berbaloi lah. Itulah tu. Mana kalau kalau ada 10 atau 15 orang, bolehlah kita run the cost kat sana. Kalau tidak, kenalah hadir di UIM sendiri physically. Kalau agak-agak berapa orang paling minimum? Paling minimum macam tu ada misalnya katalah orang Kota Baru nak buat satu kelas. Kira lah online ke apa, biasalah yang kelas-kelas macam tu. Berapa minimum pelajar? Okey, kalau ikut idealnya biasanya 20 ke atas lah tu, 20 ke 25 gitulah. Boleh cover cost lah. Boleh cover cost lah. Cumanya kalau nak melalui online tu, biasanya kalau musim PKP ni memang kita dah dapat arahan daripada KPT di mana untuk registration dan juga kelas perlu dijalankan melalui online lah. Jadi itu tak kisah. Kalau dapat sikit pun 15 ke 10 pun boleh run dulu dari situ. Cumanya bila PKP ni dah lift out, barulah kita boleh buat secara fizikal di kampus kita. Padahal itu kita jangka pada Mac ni lah, insyaAllah kita akan ada. Saya sekadar nak bantu orang yang tanya tu supaya kita ni boleh menjadi macam ITM dulu, berangkai. Betul. Mula-mula ada di Shah Alam 1, ada PJ, kemudian Shah Alam, kemudian dia berangkai mana-mana. Betul. Sebelum kita tutup, Dr. Faisal ada nak kata apa lagi sebagai ahli lembaga? Ya, Dr. Faisal. Rasanya tak ada apa dah, Datuk. Banyak dah maklumat yang diberi tu. Ya ke? Tak ada apa-apa komen dah. Okey lah. Ada Dr. Fairuz? Okey, pesanan saya kepada semua yang berminat, silalah layari website kita dan gunakanlah peluang B40 tu, terutamanya di golongan-golongan yang di luar bandar tu, kerana peluang ni bukan datang selalu. Jadi inilah orang kata peluang kedua untuk sambung belajar di UIM. Tak ada di tempat lain lagi dah. Beasiswa ni hanya ada di UIM. Itu pesanan daripada saya lah. Puan, ada apa nak pesan sebelum kita tutup? Kalau nak, selain daripada untuk tengok di website, dekat kita punya laman Facebook, ada di nombor WhatsApp.
Jadi kalau segan nak bertanya ke apa, boleh WhatsApp kita lah untuk tanya pasal yuran. Janganlah segan-segan nak bertanya sesat jalan. Kalau dia segan nak tanya di Facebook, boleh WhatsApp kita. Dekat dalam Facebook kita ada pautan untuk ke WhatsApp tu lah. Ya. Okey, tuan-tuan sekalian, bahagian sayanya ialah soal perjuangan bangsa. Saya nak masukkan sikit lah. Kalau kita selama ini bercakap tentang kelemahan bangsa kita, kemiskinan bangsa kita, dan bagaimana bangsa kita tidak mempunyai kecekapan untuk mencari peluang-peluang yang sukar, maka inilah peluang satu lagi yang datang kepada kita yang boleh kita ambil kesempatan. Mungkin pada hari ini satu yang dikatakan batu yang tidak begitu digilap lagi itu kita menganggap ini batu-batu yang tidak bernilai. Tetapi batu-batu permata yang begitu hebat mutu dan harganya bermula daripada batu-batu kasar yang pada pandangan orang biasa bukan manikam, dia tidak tahu apa potensinya batu itu sehingga batu itu dijumpai oleh mereka yang arif. Orang kata apa, tidak mengenal apa tahu, hanya manikam saja yang itu. Jadi batu-batu ini apabila digilap barulah ternyata sesudah berapa lama bahawa kita sebenarnya telah memilih suatu permata yang indah, bukan suatu kaca. Dan inilah permata indah yang baru lahir di kalangan masyarakat kita. Dan saya mintalah rakan-rakan seperjuangan kita supaya membantu usaha universiti ini mendapatkan pelajar-pelajar supaya kita jadikan sebagai suatu tempat di mana kita melaksanakan cita-cita perjuangan untuk kebangkitan bangsa dan agama kita dalam negara ini. Dengan itu saya tutup perbincangan kita ini dengan kata-kata yang mulia, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.